Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ana, okey ke? Okey, Boleh Ana. dengar suara? Masya Allah. Ah, Minta jadi maaf, kita batuk kalau sikit. nak habiskan awal lah sebab kita nak beri laluan Ana berehat. So kita Hmm. nak jumpa sebab kita dah 2 minggu tak jumpa. Okey. So sebagai mukadimah Ana, bismillah. Bab ketujuh, berilah tanpa syarat tentang apa Ana? InsyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat Tuan Amir, juga pada Zura dan semua sahabat yang sedang menonton pada malam ni insyaAllah. Dan Alhamdulillah, lama kita tidak bersiaran. Okay. Saya kenalkan diri saya Ana Rohani, penulis kepada buku Ujian Itu Pahit Kerana Syurga Itu Manis. Dan Alhamdulillah malam ni Tuan Amir minta kita ulas, bercerita sedikit mengenai tajuk yang bab ketujuh, berbunyi berilah tanpa syarat. Okay? Berilah tanpa syarat. Berilah tanpa syarat, okay. Macam ni sebenarnya, saya percaya setiap daripada kita, setiap manusia ni yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan ni, ada sesuatu dalam diri yang dia boleh berikan kepada orang lain. Okay? Kita selalu memandang orang lain mungkin ada kelebihan, keistimewaan, kesempurnaan yang membuatkan kita tengok, oh, dia kaya tak apalah dia nak kah. Dia pandai tak apalah dia nak ajar orang. Aku ni tak ada apa-apa pun, tak payahlah kot nak sibuk-sibuk nak bagi kan. Tak payahlah sedekah, aku pun cukup-cukup. Contoh. Jadi sebenarnya apa yang saya cuba kongsikan dalam buku ini, kita yang serba kekurangan, yang kita rasa kita pun ada kekurangan, yang kita rasa kita ada kelemahan, kita pun tak cukup, ni sebenarnya ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan, yang kita sebenarnya boleh memanfaatkan, kita pun boleh sebarkan, kita pun boleh kongsikan, kita pun boleh gunakan sedikit yang kita ada tu untuk kita kembangkan supaya manfaat itu dapat kepada orang lain dan dapat juga pulangan manfaat itu kepada diri kita sendiri juga. Jadi berilah tanpa syarat. First, kita kena letak dalam diri kita, aku nak beri sesuatu, bukan nak tunggu aku mampu, bukan nak tunggu aku sempurna dulu baru aku nak bagi. Yang kedua, kita dah niat macam tu kan, nawaitu lillahi ta'ala, nak bantu orang, nak buat apa sahaja kebaikan lillahi ta'ala, kita nak jemput kebaikan kan, dan kita nak jemput keikhlasan dalam diri juga. Okay, yang kedua, kenapa kita kita nak buat baik, kita nak buat manfaat, kita nak bagi kebaikan, kita nak jaga kita punya ikhlas kita ni, kita nak jaga. Kita dah buat sesuatu dengan penuh. Yalah, bukan senang kita nak memberikan sesuatu. Kita nak berkorban masa, kita nak berkorban tenaga, betul tak Zura, Tuan Amir? Betul. Bukan mudah kita nak percaya orang, kita nak bagi sesuatu. Tapi bila kita rasa kita nak buat kebaikan, kita nak juga dapat sesuatu, kita nak Allah pandang usaha kita, jadi kita berkorban. Kita tawakal ala Allah, kita buat ni lillahi ta'ala. Satu tu kebaikan kita dah buat, okay, niat, mungkin kita dapat pahala niat, and then kita dapat pahala kebaikan yang kita usahakan, yang kita lakukan. Yang kedua tu apa yang kita nak jaga tu, ikhlas kita. Kita nak jaga hati kita nak jaga ikhlas. Kita dah bagi, sebab tu saya kata beri tanpa syarat. Sebab apa? Manusia, even saya sendiri pun lah, kadang kita tak sedar, time kita sedar tu kita muhasabah lah, kita rasa okey aku ikhlas ni, nak tutup, orang kata apa, tangan kanan memberi, tangan kiri dah lupa, contoh. Tapi kita ni tak sepanjang masanya kita ni akan ingat. Sebab itulah perlunya ilmu yang berterusan, nasihat-nasihat yang orang kata yang berterusan. Sebab tu orang kata majlis ilmu ni kita jangan miss. Kalau kita terlupa, orang kata apa, kita dah stop join majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu ada pesan-pesan kan? So bila kita dipesan-pesan, kita akan selalu ingat. Jadi masa tu kita akan ingat lah, oh aku dah beri sesuatu, ikhlas lillahi ta'ala, tak ada orang paksa ke apa, jadi aku nak jaga ikhlas aku ni. Bila kita ikhlas ni, kita tak adalah macam mengharapkan kita punya kebaikan ni dibalas oleh orang. Kan? Sebab bila kita bagi sesuatu, aku bagi dia ni macam-macam ni, tapi dia tak ada pun nak terima kasih ke aku. Contoh kita bagi dia macam ni, tapi dia tak ada pun nak kenang budi.
Contoh. Aku bagi dia hadiah ni. Tapi dia tak ada pun bagi hadiah kat aku. Contoh. Sebenarnya memang sebagai manusia biasa, kita bila menerima kebaikan daripada orang, kita memang akan ada rasa macam, yelah, of course lah kita nak dapatkan kebaikan pada orang tu juga, betul tak? Rasanya kalau contoh kita bagi bunga ke orang, orang campak batu kat kita sakitnya. Betul tak? Jadi kita tak hajat pun batu tu. Tapi kita nak sangat-sangat contohi Rasulullah SAW di mana setiap kali orang membalas kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan baginda dibalas dengan orang kata apa, batu yang menyakitkan, dicampaknya najis kan. Jadi kita nak follow, kita nak ikut Rasulullah. Jadi sebab tu kita dalam ni saya kata apa, beri tanpa syarat. Kita buat sesuatu, kita cuba latih diri kita. Cakap dengan diri selalu, aku buat ni untuk redha Allah. Tak apalah dia tak ingat aku punya kebaikan. Sebab yalah, kita kalau faham kebaikan yang kita bagi tu sebenarnya hakikatnya kita bagi kebaikan kepada orang tu sebenarnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Minta maaf ya, suara tak ada. Suara. Okay, Ana. Clear. Okey, mudah-mudahan jelas lah. Okey, macam tu lah nak cakap kat sini. Jadi, orang kata apa, kita beri tanpa syarat. Benda tu susah, tapi itulah struggle dia. Allah nak bagi kita pahala yang besar. Allah nak bagi kita, Allah nak tingkatkan, nak naikkan darjat kita ni dengan hati kita tu. Ikhlas kita tu. Ya, insyaAllah. Nampak tu? Ana dia punya nak dapat ikhlas tu, walaupun batuk pun dia sanggup kongsi dengan kita lah. Masya Allah. Jadi kita bagi laluan pada kita punya tetamu kita lah. Azura pula. Yang mana kita tahu sebelum ni Azura seorang penulis buku. Jadi Azura pula terjun sekarang ni dalam penulisan skrip. Jadi bila skrip dia lagi famous sebenarnya Azura. Saya nampak. Jadi bila sebut macam tadi beri tanpa syarat. Buat ni asalnya kita buat buku dakwah, buku tarbiyah ni kita nak sebarkan dakwah lah macam cakap. Tapi dalam perjalanan tu mana tahu macam sebelum ni Ana pernah doakan Azura jadi penulis skrip yang terkenal. Jadi bila dah terkenal takut-takut niat tu dah lari. Ni dah level lain ni. Jadi nak tanya Ana Azura lah. Untuk menjaga niat tadi tu, beri tanpa syarat. Kita buat dakwah ni nak Allah suka, bukan manusia suka. Jadi sebagai seorang Azura nak tanya, macam mana Azura jaga niat tu? Sebab dia betul-betul buat ni semata-mata nak sebarkan dakwah kerana Allah, bukan nak orang puji, oh baguslah drama Azura ni apa semua ni. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Abel, Ana. Okay, Assalamualaikum semua. Berkenaan soalan niat, macam mana kita nak guide diri kita supaya kita tak menjadi seorang manusia yang riak, takbur, senang cerita yang lupa diri lah. Salah satunya yang saya selalu pegang bila setiap kali saya menghasilkan karya, macam buku lah sebelum ni dah ada 7 buku. Kesemua buku tu yang saya dah tulis, setiap kali saya akan cari apa lagi kekurangan yang ada dalam buku penulisan saya. Sebab bukan tak hargai hasil work sendiri, bukan. Tapi kekurangan yang saya nampak pada penulisan saya nak improve untuk karya-karya yang akan datang. Sebenarnya kita nak menghargai hasil kerja kita ni ada pelbagai cara. Tapi kalau kita memandang kekurangan, kesilapan pada hasil kerja kita, tak bermaksud kita memperlekehkan apa yang kita buat. Tapi di sudut kebaikan sebenarnya bila kita nampak lagi kekurangan yang kita ada, kita takkan ada satu perasaan untuk kita macam membandingkan karya kita dengan karya orang lain, menganggap yang karya kita ni lebih bagus daripada orang lain. Dan kita takkan ada masa atau satu perasaan untuk kita judge karya orang lain, kekurangan itu, kekurangan ini. Kalau karya orang lain macam seseorang tu ada buat silap, kita pun rasa macam nak kritik, kenapa buat macam ni. Kita takkan ada satu perasaan untuk kita judge orang tu, kesilapan seseorang tu. Sebab kita tahu, kita sedar yang diri kita sendiri pun ada kekurangan, yang kita pun ada buat kesilapan, dan setiap apa yang kita buat takkan ada yang sempurna. Semua orang takkan ada satu pun yang menghasilkan
sesuatu keberhasilan tu dengan sempurna. Yang sempurna tu cuma Tuhan je. Kita ni apa pun tetap ada kekurangan, tetap ada kesilapan. Itu yang saya selalu pegang bila setiap kali saya buat buku, dan sama juga untuk penyusunan skrip saya, tetap ada kekurangan. Dan bila saya nampak kekurangan yang saya buat, jadi saya rasa macam okey, untuk akan datang, rezeki akan datang, nak improve untuk lebih baik lagi. Dan sebenarnya benda macam ni bila kita pandangan kita pada karakter tentang apa sajalah yang kita usahakan, kita seimbangkan yang baik dan yang buruk-buruk tu dari kita. Bila kita nampak, macam saya cakap tadi, bila kita nampak kekurangan kita takkan rasa nak buat perbandingan, takkan ada rasa nak membeza-bezakan orang lain tak bagus, kita je yang bagus. Sebab khuatir bila kita letak expectation tinggi pada diri kita sendiri, kalau suatu masa orang kritik arah kita, kita tak boleh nak terima kritikan orang tu. Sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik, kita dah buat macam tak ada apa-apa yang silap, tapi bila orang kritik kita tak boleh nak terima. So itu bahaya untuk diri kita sendiri. Jadi kita seimbangkan kekurangan dan kelebihan dalam keadaan kita, yang kita nampak apa yang kita buat tu lah hasil kerja kita tu. Okey, tu daripada Zura. Jadi kita nak menghormatilah Ana sebenarnya. Jadi izinkan saya untuk memetik bab 7 ni sebagai kesimpulan. Boleh Ana? Saya bacakan. Boleh. Yang ada buku, kita telak muka surat di bab ke-7. Tetaplah memilih senyuman, bersangka baik dan setia meyakininya, walau apa jua kita hadapi di hari mendatang. Kerana hidup bukanlah apa ujian yang kita hadapi sehari-hari. Bahkan bagaimana kita berurusan dengannya apabila ia mendatangi. Semoga takdir kita lebih indah bertemankan redha Allah. Ingat, ikhlas itu sangat malu, dan bila kau mula bercerita membuktikannya, ia bahkan tanpa sedar meninggalkan hatimu. Waspadalah. Jadi itu betul lah tu. Hati-hati tu takwa lah. Orang cakap ikhlas ni dia, Ana pernah cakap sebelum ni, macam semut hitam atas batu hitam malam gelap, kita tak tahu. Saya, Ana, Zura, kita ni ikhlas kita, Allah je yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Jadi semoga perkongsian kita malam ni ada manfaat, dan siapa-siapa yang dapatkan lagi boleh beli direct daripada kami, galeri atau Ana. Dan juga Azura dia ada buku pesan buat hati. Jadi kita jumpa lagi sesi akan datang. Kita doakanlah semoga Ana cepat sembuh, diangkat penyakit yang diuji sekarang ni. Dan terima kasih. Rest sepenuhnya Ana. Rest. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Amir, terima kasih Zura, terima kasih semua. Bab seterusnya relate sekarang ni. Ada sakit, ada hidup. Nak tahu apa? Dapatkan buku terus. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua.